Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni ya, dalam kesempatan yang ada, insya-Allah kita akan membincangkan satu topik yang sering disebut oleh Al-Quran ya, salah seorang daripada 25 orang ya nabi dan rasul ya yang disebut namanya secara jelas oleh Allah ya, yakni Nabi Hud alaihissalam. Dan Nabi Hud ya diutus oleh Allah kepada satu kaum, nama kaum tu kaum Ad. Ya, jadi nabinya Hud, rasulnya Hud ya, kaumnya Ad. Dan lokasi mereka adalah di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni kawasan bukit-bukit pasir. Ya, kawasan bukit pasir ni maknanya padang pasir lah. Ya, dan secara spesifik lokasinya adalah di negara Yaman. Ya, di negara Yaman. Dan oleh kerana Nabi Hud ya diutus di negara Yaman, dilahirkan di sana ya, dan dilahirkan di kalangan kaum Ad, maka beliau ya ataupun baginda adalah nabi dan rasul ya Arab yang berbangsa Arab yang pertama, tuan-tuan. Ya, jadi kalau orang tanya kita siapakah Nabi Arab yang pertama atau Rasul Arab yang pertama, ya Nabi Hud alaihissalam. Maknanya tiga ya Nabi dan Rasul yang datang sebelum Nabi Hud bukan Arab. Ya, Nabi Adam alaihissalam tak ada bangsa lagi, bangsanya bangsa manusia, tuan-tuan. Nabi Idris alaihissalam itu daripada keturunan Adam. Ya, keturunan yang ketujuh daripada Nabi Adam. Nabi Nuh ya alaihissalam keturunan yang ke-10 daripada Nabi Adam. Maknanya antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, 10 abad. Maknanya sekitar, kalau 1 abad 100 tahun, 10 abad sekitar 1000 tahun. Ya, jadi maknanya itu jauh jarak. Dan Nabi Adam AS tidak berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Maknanya lebih kurang 126 tahun. Ya, lebih pada 100 tahun selepas kewafatan Nabi Adam, barulah Nabi Nuh dilahirkan dan diutus oleh Allah sebagai Rasul. Nah, ya, itu mukadimah saja. Jadi Nabi Hud adalah nabi rasul yang keempat. Tapi kalau nabi ya mungkin yang kelima lah. Ya, sebab apa? Sebab pada zaman Nabi Adam ada seorang lagi nabi yang bukan rasul. Ya, seperti mana Al-Hafiz Ibnu Katsir kata, seorang nabi di kalangan keturunan ya anak Nabi Adam itu sendiri, bukan keturunan macam kita kata Nabi Idris tadi keturunan yang ketujuh. Nabi Nuh keturunan yang ke-10 ya. Tapi ini di kalangan anak Nabi Adam sendiri. Ya, disebut ataupun dikatakan sebagai anak Nabi Adam yang bongsu ya, namanya Syis. Jadi ada Nabi Syis dan beliau adalah nabi yang kedua ya, tapi Nabi Idris adalah rasul yang kedua. Ya, Nabi Idris rasul yang kedua selepas Adam. Tapi nabi yang ketiga kerana lepas Adam ada Syis. Ya, begitu juga Nabi Nuh rasul yang ketiga tapi nabi yang keempat. Manakala Nabi Hud ya, Nabi Hud adalah nabi yang kelima tapi rasul yang keempat. Macam itulah ya, kerana di antara Adam dengan Idris ada seorang lagi nabi yang ini Nabi Syis yang membantu Nabi Adam ya dalam menjalankan dakwah ya dan apa kita panggil ya, memastikan manusia patuh pada perintah Allah dan Rasul, dan beliau seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Jadi hari ini insya-Allah kita tengok surah Fussilat. Ya, surah Fussilat adalah surah yang ke-41. Jadi tuan-tuan yang boleh capai Quran, ambil Quran bercetak ya, tengok pada muka surat 478. 478 ya, yakni surah Fussilat, surah yang ke-41. Surah 41 ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok surah Ghafir ya, surah Ghafir ataupun surah Mukmin surah 40, surah Fussilat surah yang ke-41 bermula dengan ha mim. Ya, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuh ya sampai habis. Tetapi ayat yang kita akan fokus pada hari ini daripada surah Fussilat ialah ayat yang ke-15 ya dan juga yang ke-16. Cerita pasal kaum Ad yang Allah utus Nabi Hud kepada mereka. Ya, jadi tuan-tuan boleh tengok surah Fussilat sekali lagi ya, surah yang ke-41 ya pada ayat yang ke-15 insya-Allah ya. Surah Fussilat surah 41 ayat yang ke-15. Kalau muka surat Quran 478. Jadi kalau tuan-tuan dah dapat, tolong tengok ya. Kalau nak tengok guna smartphone pun tak ada masalah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq.
Ya, cuba tuan-tuan perhatikan ayat ni. Jangan tengok terjemahan dia tuan-tuan. Ya, bila kita dalam kelas, ya, kita fokus kepada teks Arab dia. Jadi ustaz yang akan menterjemahkan, ya, akan apa kita panggil membantu, ya, dalam kita memahami terjemahan ataupun tafsiran dia tuan-tuan. Fa maka ada pun, ya, ni memang gaya apa ni bahasa Arab. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala pun menggunakan kaedah yang sama, nabi dan rasul. Ya, juga bangsa Arab ni memang, ya, wa amma dan ada pun, fa maka ada pun. Ya, fa maka ada pun adun kaum Ad itu fastakbaru, mereka telah berlaku sombong. Ya, mereka telah berlaku sombong ataupun mereka telah melakukan bongkak, ya, fil ardi, di atas muka bumi. Ya, jadi, ya, Allah jelaskan salah satu daripada kesalahan besar yang telah dibuat oleh kaum Ad ni apa dia tuan-tuan, ya, mereka ini, ya, sombong, mereka ini bongkak fil ardi, atas muka bumi, bi ghairil haq, ya, tanpa apa kita panggil, tanpa hak. Jadi maknanya mereka melakukan kesombongan, ya, mereka melakukan kebongkakan, ya, dan mereka melakukan perkara tersebut tanpa alasan yang benar. Ya, maknanya mereka tak boleh buat sombong. Tapi kalau kita faham, ya, ayat ini secara mukhalafahnya, ya, mukhalafah ni maknanya the other way around. Kalau tuan-tuan tengok, sebab Allah kata, ya, kaum Ad ni, ya, Allah murkai mereka kerana mereka sombong. Ya, tetapi Allah tambah perkataan bi ghairil haq. Maknanya kalau sombong dengan alasan yang munasabah boleh tuan-tuan. Ya, itu mukhalafah dia, ya. Itu kita panggil apa ni, maksud, ya, ataupun apa kita panggil, ya, dia punya kefahaman, mafhum, ya, al-mukhalafah dia. Jadi kalau ada alasan yang benar boleh berlaku sombong. Tapi kalau tak ada alasan yang benar tak boleh. Pelik kan? Boleh sombong. Boleh tuan-tuan. Ya? Sebagai contoh, kita melakukan kesombongan untuk mengajar orang yang sombong. Orang yang sombong, ya, sombong dibalas dengan sombong. Takabur, ya, dibalas dengan takabur. Ya, tapi macam tadilah, ya, mesti dengan alasan. Tujuan dia untuk mendidik dia, mengajar dia. Contoh orang yang sombong sangat. Ya, bercakap bukan main sombong. Ya, dengan harta dia, dengan anak pinak dia, dengan kedudukan jawatan dia. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, yang datang nak mengajar dia, ya, supaya dia tahu bahawasanya bukan dia je hebat, ada orang lain lebih hebat. Kalau nak cerita pasal raja yang menguasai dunia, ya, timur dan barat, kita ada Zulkarnain. Ya, kalau nak kata peniaga yang kaya, yang kunci gedung dia, ya, ataupun storage dia, ya, diangkat oleh sekumpulan lelaki, ada Qarun. Ya, tapi tak ada apa Qarun ni, tenggelam dengan harta dia tuan-tuan. Ya, Allah tenggelamkan dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ke satu tempat dia panggil Al-Fayyum, lebih kurang sejam 45 minit, sejam setengah daripada Kairo tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok, ya, istana 6 tingkat, 3 tingkat terbenam dalam tanah. Ya, hartanya dibenamkan oleh Allah di tasik yang sangat besar dipanggil tasik Qarun. Ya, daripada hujung ke hujung pun lebih daripada 10 kilometer tuan-tuan. Nak tunjuk, ya, kayanya Qarun. Tapi kerana dia tidak beriman pada Allah, sombong, ya, tak mengeluarkan zakat, tak bersedekah, maka Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya tuan-tuan. Jadi maknanya jangan sombonglah, ya, ada orang lebih hebat daripada kamu. Kalau nak kata mereka ni pandai membina bangunan tinggi, ya, mereka ni arkitek, mereka ni civil engineer, dalam Quran ada cerita Nabi Hud, kaum Ad. Kaum Ad memang kehebatan mereka dalam bidang struktur, dalam bidang structure, ya, mereka ni structure engineer tuan-tuan. Ya, mereka ni civil engineer, buat bangunan tinggi. Ya, atas bukit pula tuan-tuan. Ya, kalau buat bangunan tinggi di kawasan tanah rendah tu satu hal. Ya, ini di atas bukit. Nak manjat bukit tu pun satu hal dah. Bina pula bangunan besar, bangunan tinggi. Ya, sebab itu kalau nak kata sombong, ya, mereka patut boleh sombong dengan tubuh yang besar, ya, dengan kemahiran teknologi dan sebagainya. Tetapi Allah musnahkan mereka tuan-tuan. Ya, contoh, ya, kita kata nak buat sombong, ya, dalam peperangan boleh. Ya, ketika mana Abu Dujanah, ya, diberikan pedang oleh Nabi, ya, dalam apa ni, sebahagian riwayat menyebut dalam peperangan Uhud, ya, bila Nabi serahkan pedang pada dia berjalan dengan sombong, ya, dengan keadaan yang takabur, ya, sombong dia, belagak dia dengan jalan dia, ya. Dan Nabi kata jalan seperti ini, cara berjalan Abu Dujanah ni dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suka. Ini gaya jalan orang sombong. Tetapi dibenarkan dalam peperangan. Dalam perang boleh tuan-tuan. Ya, dalam perang boleh. Jangan kata sombong dalam perang, menipu dalam perang pun boleh. Ya, sebagai satu bentuk helah.
Ya, ini kita kata helah dalam bidang militeri, dalam peperangan tu tidak ada masalah, ya. Semata-mata untuk memberi kemenangan kepada pasukan Islam. Ya, supaya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Jadi maknanya dalam keadaan ada sebab, ada alasan, tujuan yang baik boleh. Ya, tetapi secara umum sombong itu tak dibenarkan. Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak sombong. Ya, kerana apa tuan-tuan? Ya, kerana Allah telah mengharamkan kesombongan. Ya, ini haram tu, buat zalim. Allah haramkan buat zalim kepada manusia. Ya, jadi dari segi kesombongan, memang tak sepatutnya. Kalau nak sombong, Allah lah yang patutnya boleh sombong. Kerana Allah yang cipta kita, Allah jadikan kita, tuan-tuan. Ya. So balik pada ayat ni, Allah bagi tahu ada pun kaum Ad yang hidup di satu tempat, nama dia apa tuan-tuan? Ya, namanya ialah Al-Ahqaf, kawasan Al-Ahqaf. Ya, kawasan Rabu'un Khali, Rabu'un Khali, kawasan yang kita kata tempat yang tempat jin bertendang lah tuan-tuan. Senang ceritanya, kawasan padang pasir, tak ada orang duduk tuan-tuan, tapi ada oasis, baru ada orang duduk. Dan mereka bina bangunan tinggi, kita akan tengok nanti. Wa qalu, mereka pun berkata, sombong tadi tuan-tuan. Man asyaddu minna quwwatan. Siapakah yang lebih gagah daripada kami? Siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Sombong dia sungguh. Sebab tubuh dia besar. Kita tahulah, orang dahulu memang saiz tubuhnya lebih besar daripada kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut Nabi Adam AS ketika dicipta oleh Allah, tingginya 60 hasta. Satu hasta berapa tuan-tuan? Ni kena tahu aritmetik lah sikit. Satu hasta 1.5 kaki. 1.5 tuan-tuan. Jadi kalau 60 hasta kalilah 1.5, jawapannya 90 kaki. Nabi Adam 90 kaki. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Adam dicipta di syurga. Dan syurga ni luas. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133, senang ingat. Surah 3 Ali Imran ayat 133. Allah cerita tentang syurga. Arduhas samawati wal ard. Luas, syurga ini seluas langit dan bumi tuan-tuan. Luasnya, syurga ni. Dengan taman-tamannya, dengan pokok-pokok yang indah, buah-buahannya, dengan apa kita panggil, dengan sungai yang mengalir di bawahnya, pelbagai gambaran, syurga seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Cerita tentang golongan Al-Muqarrabun, golongan As-Sabiqun, golongan Ashabul Yamin. Orang yang dapat buku catatan daripada tangan kanan, Ashabul Maimanah. Macam mana nikmatnya Allah bagi pada mereka tuan-tuan. Indah sungguh. Jadi nak bagi tahu gambaran syurga tu. Syurga tu luas, maka manusia pun dibesarkan saiznya. Sesuailah Nabi Adam. Kemudian manusia ni dia punya tingginya makin kurang. Sampailah zaman kita orang dah tak besar sangat tuan-tuan. Tetapi nanti apabila kita masuk dalam syurga Allah, Allah akan tinggikan kita seperti mana tinggi Nabi Adam AS. Jadi kalau tuan-tuan yang rasa tak apa nak tinggi masa hidup dunia ni, jangan bimbanglah. Nanti kalau kita masuk dalam syurga, insya-Allah Allah akan tinggikan kita. Itu seperti mana disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Jadi kaum Ad ni, sebab mereka ni masih besar lagi. Masih lagi besar tuan-tuan. Sebab dari segi Rasul, Nabi Hud adalah Rasul yang keempat. Selepas Adam, Idris, Nuh, kemudian Nabi Hud AS. Nabi Saleh pun datang kemudian daripada Nabi Hud. Jadi masih lagi saiz tubuhnya besar. Sombong dia tuan-tuan. Jadi Allah kata awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan. Jadi Allah kata, Allah tanya pada mereka, melalui lidah nabinya lah. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat, yakni kaum Ad. Tidakkah mereka melihat annallah, bahawasanya Allah itu allazi khalaqahum, Allah yang telah mencipta mereka. Allah yang telah mencipta mereka itu, huwa asyaddu minhum quwwatan. Dialah Allah yang maha agung, maha perkasa, maha kuat, maha gagah. Dari segi kekuatan Allah tak boleh nak lawan tuan-tuan. Sebab Allah yang cipta kita. Kita yang kuat ni, yang kita rasa kita kuat, ini pun Allah yang cipta tuan-tuan. Kemudian kita sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan tak menasabah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, Allah bagi tahu bahawasanya, bagi tahu dia Nabi Hud, Hud bagi tahu pada kaum kamu, pada kaum Ad, bahawasanya mereka tak gagah pun. Mungkin nampak macam gagah tapi tak gagah pun tuan-tuan. Kerana yang paling gagah adalah Allah. Huwa asyaddu minhum quwwatan. Dia jauh sangat lebih gagah daripada kaum Ad.
wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka, ya, yakni kaum Ad itu bi ayatina yajhadun, ya, mereka menolak ataupun mengingkari, ya, bi ayatina, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini tuan-tuan, ya, golongan yang mengingkari ayat Allah. Ya, jadi zaman Nabi Hud ni tak ada kitab lagi. Ya, sebab nabi dan rasul pertama yang dapat kitab Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Ya, habis Nabi Musa ni nabi rasul yang ke-14 ke-15 dah. Ya, ini baru yang keempat tuan-tuan. Jadi mereka ni nabi-nabi yang tak dapat kitab, mereka dapat suhuf, lembaran-lembaran, ya. Tidaklah selengkap seperti mana Taurat, Injil, ya, Zabur dan juga Al-Quran, ya, tetapi cukuplah, ya, untuk mengurus, ya, manusia pada masa itu, ya, hukum hakam yang berkaitan dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, ya, haji dan sebagainya tu ada, ya, tapi tidaklah sedetail seperti mana kitab-kitab yang diturunkan kepada 4 orang rasul tu, ya, terutamanya Taurat, Injil dan Al-Quran, ya. Jadi maknanya cukuplah, ya, untuk mengurus kehidupan manusia, tetapi mereka yajhadun, mereka tolak, mereka ingkar, ya. Kemudian, ya, ayat yang ke-16, fa arsalna alaihim rihan sarsara, ya, fa arsalna, lalu, ya, Allah telah mengutus, kami telah mengutus, kata Allah, kami Allah lah, ya, sebab kita tahu Quran dia ya, dia dialog antara Allah pencipta dengan hambanya siapa tuan-tuan? Hambanya ialah nabi dan rasul. Dalam konteks ini, ya, Nabi Muhammad lah, kerana semasa peristiwa kaum Ad, ya, Nabi Hud ni, Nabi Muhammad belum lahir lagi. Ya, jadi oleh kerana itu Allah cerita balik. Ya, Allah beritahu Muhammad, satu ketika dulu ada seorang nabi, seorang rasul namanya Hud yang diutus pada satu kaum yang berada di Al-Ahqaf. Ya, nanti kita akan sebut selepas ni tuan-tuan. Ya, kita akan tengok suratul Ahqaf selepas surah Fussilat ni. Sebab dalam surah Fussilat ada 2 saja ayat yang cerita tentang, ya, Nabi Hud dan kaum Ad. Ya. Jadi Allah utus kepada mereka rihan, angin. Sarsara bukan nama angin. Sarsara ni ialah sifat atau keadaan, ya, ketika mana angin tu datang, tuan-tuan. Ya, macam selalu kita duk sebut, kita kata tayran ababil, fa arsalna alaihim tayran ababil. Ya, fa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah telah utus kepada tentera Abrahah yang datang daripada Yaman ni, ya, apa yang Allah utus pada mereka? Tayran ababil, sekumpulan burung yang ababil, ya, bukan nama burung, ya, tetapi keadaan bagaimana burung tu datang, tuan-tuan. Ya, cuba kita tengok, ya, kalau tuan-tuan rajin tengok National Geography sebagai contoh, ya, ataupun tuan-tuan baca tentang ya, tentang burung lah, ya, masuk tengok tentang cerita-cerita, ya, sifat-sifat burung. Burung terbagi 2 sebagai contoh, macam binatang lain jugalah, ya. Ada burung pemangsa dipanggil predator, dan ada burung yang menjadi mangsa dipanggil prey, ya. Between predator and prey, ya. Ni ilmu Quran, tuan-tuan, ilmu Quran, ya. Allah cerita tayran ababil, Allah cerita tentang hud-hud dalam Quran, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu cerita burung adalah cerita Quran, ya, sebab dalam Quran banyak cerita binatang, malah ada banyak surah dalam Quran yang digunakan nama binatang sebagai nama surah, ya, bermula dengan surah Al-Baqarah, ya, surah lembu ataupun sapi betina. Surah yang kedua dah cerita tentang binatang dah, tuan-tuan. Ya, surah yang ke-6 Al-An'am, cerita binatang ternakan, hukum hakam, ya, macam mana Allah bagi nikmat kepada umat manusia, ya, boleh minum susu daripada haiwan, ya, boleh ambil daging dia, boleh gunakan kulit dia, boleh dimanfaatkan untuk ditunggang, ya, sebagai transportation, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian masuk pula cerita tentang tuan-tuan, ya, surah yang ke-16 cerita An-Nahl pula, cerita tentang lebah pula, ya, nak suruh manusia belajar daripada sifat lebah, ya, patuh pada pemimpin, tapi pemimpin yang patuh pada Allah, ya. Sebab dalam surah Al-Maidah, ya, dalam surah yang ke-5 ayat 59 Allah kata, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat pada rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang dilantik di kalangan kamu, ya. Depan Allah ada ati'u, depan rasul ada ati'u, tapi depan manusia ulil amri tak ada ati'u, tuan-tuan. Kerana taat kepada Allah dan rasul taat mutlak, ya. Tak ada soal jawab dah. Tapi taat pada pemimpin di kalangan manusia, itu ada syarat dia, tuan-tuan. Ya, sebab itu walaupun pemimpin tu dilantik, ya, tapi kalau masa dilantik kita tengok baguslah, eloklah dia, ya, perangai elok, nampak tak ambil rasuah, ya, nampak tak
tidak apa kita panggil, tidak mementingkan diri dia, ya, ambil tahu tentang rakyat, ya. Tapi bila dia dilantik pegang jawatan, lama kelamaan dia berubah pula. Ya, jadi orang yang sombong, jadi orang yang tak mau dengar cakap orang, tak mau dengar nasihat. Ya, jadi maknanya dia saja yang betul. Ya, jadi oleh kerana itu, ya, sampai ke peringkat dia mengingkari perintah Allah. Sebab taat pada manusia selama mana dia taat pada Allah. Tapi apabila dia tidak taat pada Allah, tak ada la ta'ata, ya, la sam'a wa la ta'ata. Ya, sebab tu dalam hadis yang sahih, ya, Nabi sebut la ta'ata li makhluqin, tidak ada taat pada makhluk, ya, manusia, jin dan sebagainya. La ta'ata, dalam bahasa Arab la ni dipanggil la nafiyah lil jins, maknanya menafikan semua bentuk ketaatan, tak ada sikit pun taat, ya, li makhluqin, kepada mana-mana makhluk, ya, fi maksiatil khaliq, kalau dia maksiat kepada Khaliq, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Taat boleh, ya, tapi kalau dia silap, dia salah, kita tegur. Kalau tak mau tegur, tuan-tuan, ya, kita boleh buat lebih daripada tu. Kita boleh jatuhkan dia, tuan-tuan. Ya, imam sebagai contoh, ya. Cuba tengok. Allah ajar kita, Nabi ajar kita, tuan-tuan. Imam kita kena patuh. Bila dia takbir, kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Iza kabbara fakabbiru. Ya. Iza raka'a farka'u. Bila dia rukuk, Allahu akbar, kita pun rukuk. Ya, kemudian bila dia bangun pada rukuk, kita pun, ya, iza qala sami Allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Iza sajada fasjudu. Ya, jadi maknanya kita patuh. Tapi kalau dia buat silap, kita kena tegur dia. Ya, Fatihah dia salah, surah yang dia baca terlupa dan sebagainya, kita boleh tegur dia. Ya, tapi kalau dia buat kesalahan yang sama, ya, kita boleh mufarakah, tuan-tuan. Ya, jadi kita boleh mufarakah. Sebab apa kita mufarakah? Ya, sebab dia telah buat kesilapan dan dia tak nak betulkan. Kita dah tegur, tak mahu dia. Ya, jadi kita boleh tukar imam lain, tuan-tuan. Dalam solat pun kita diajar begitu. Ini secara umum. Ya, sebab banyak orang duk tanya, ya, boleh ke imam ni kita tolak dia. Maksudnya kita ganti imam lain. Kalau dia buat salah dan dia tidak mahu memperbetulkan kesalahan dia, dan kesalahan yang dilakukan tu hingga membatalkan solat, pasti dia boleh ganti, tuan-tuan. Ya, itu secara umum. Jadi kaum Ad, ya, adalah pemimpin, ya, pemimpin bagi bagi kaum mereka. Mereka ni mempunyai kekuatan, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan tinggi, ya, tetapi sombong. Jadi bila mereka sombong, apa kita buat, tuan-tuan? Ya, bila mereka sombong, ya, Allah hantar Rasul bagi peringatan. Tegur mereka, ya, ingat nikmat yang Allah bagi, ya, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah, sebutlah, ya, nikmat yang Allah bagi pada kamu, tapi kamu telah mengingkari dia. Ya, sebab mereka ini wakanu bi ayatina yajhadun. Ya, mereka tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah utus kepada mereka rihan sarsara. Ya, rihan, angin yang sarsara. Ustaz sebut tadi, sarsara bukan nama angin, tapi keadaan macam mana angin tu datang. Ustaz bagi contoh tadi, ya, macam cerita Ashabul Fil. Bila Allah hantar, ya, burung ada dua jenis. Satu predator. Predator ialah burung yang jadi pemangsa. Ya, dia tangkap burung lain, dia makan burung lain, dia serang burung lain. Yang kedua ialah prey. Prey ialah burung-burung yang menjadi mangsa biasanya. Dan burung yang jadi mangsa biasanya dia akan datang berkumpulan, tuan-tuan. Ya, dia tak datang seekor-seekor. Kalau macam helang, ya, burung-burung yang pemangsa ni dia seekor-seekor, tuan-tuan. Dia tak nak share dengan orang lain. Tapi kalau burung yang menjadi mangsa, ya, dia datang berkelompok. Sebab tu dalam bahasa Inggeris selalu orang duk sebut, ya, dia kata birds of the same feather flock together. Ya, birds of the same feather, ya, mana burung-burung yang bulunya sama ni, tuan-tuan. Jenis yang sama. Ya, dia punya spesies yang sama, flock together. Ya, mereka duduk sama dengan grup dia. Maknanya dia tak duduk seorang-seorang sebab dia binatang yang lemah. Dia datang berkumpulan. Cara mereka datang tu membawa membawa batu-batu daripada neraka tu, tuan-tuan. Ya, yang ada di mulut dan dua kaki mereka, ya, burung-burung tadi. Gaya datang mereka itu, ya, cara mereka terbang, cara mereka menyerang Ashabul Fil, ya, tentera bergajah Abraha, itu yang kita panggil kaedah dia, dia panggil dia punya bentuk dia, ya, formasi dia, tuan-tuan, formation dia. Yang itu dipanggil sebagai ababil. Sama macam rihan sarsara. Itu bukan nama angin, ya, itu adalah dia punya keadaan macam mana angin tu datang. Angin sangat laju, tuan-tuan. Ya, nanti tuan-tuan boleh tengok dalam surah-surah yang lain cerita bagaimana digambarkan ketika mana angin ni datang, tuan-tuan, ya, mati orang, tuan-tuan. Ya, tercampak orang ni. Digambarkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah yang lain, nanti kalau ada kesempatan kita tengok
bagaimana kalau digambarkan pokok apa ya, nakhal. Ya, pokok nakhal ni mana nakhlah. Nakhlah ni pokok apa? Pokok apa ni apa? Pokok kurma. Ya, bila angin tu datang tuan-tuan, tercabut pokok kurma tu. Bukan tercabut saja tuan-tuan, bukan tombang saja, tercabut dengan akar-akarnya sekali. Cuba tuan-tuan bayang, ya, nak tunjuk betapa kuatnya angin yang datang. Ya, jadi dia bukan ada orang sebut macam taufan, angin puting beliung. Ya, seperti mana yang dihantar oleh Allah kepada apa kita panggil ke Mesir, ya, kepada kaum Kibti, ya, yang lawan Nabi Musa alaihissalam. Ya, fa arsalna alaihim tufan, fa arsalna alaihim tufan. Ya, Allah hantar pada mereka tufan, ayat 133 kan. Ya, dalam surah apa tu? Ya, dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf. Ya, ada cerita tentang bagaimana Allah utus tufan. Ya, farsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'. Ya, jadi maknanya nak cerita tentang bagaimana Allah hantar, ya, ujian. Allah uji mereka, ya. Yang pertama dengan taufan. Taufan ni datang, ya, bawa apa tuan-tuan, ya? Angin yang kencang ni bawa hujan, ya, banjir tuan-tuan. Ya, dan akhirnya mereka mengaku mereka salah. Minta Nabi Musa doa pada Allah. Ketika Allah telah hilangkan, ya, azab yang menimpa mereka, mereka kufur balik tuan-tuan. Begitulah seterusnya bila Allah datangkan kutu, bila Allah datangkan darah, bila Allah datangkan dofadi', ya, katak dan sebagainya, ya. Mereka dalam keadaan yang bersalah lah, mereka tahu mereka salah, ya. Tetapi setelah Allah hilangkan semua azab, ya, fitnah tersebut, mereka kembali kufur kepada Allah, tak beriman tuan-tuan, janji tipu, janji palsu je tuan-tuan. Ya, jadi ini cerita, ya, kalau kita boleh tengok kepada kaum Kibti, ya, yang masa tu berlawan dengan Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Ya, jadi penduduk asal Mesir tu, ya, yakni kaum Kibti. Ya, kita panggil Koptik, ya, Koptik Kristian lah kalau sekarang di Mesir. Ya, lebih kurang 5 atau 6% daripada penduduk Mesir itu adalah Kristian Koptik. Ya, mereka ini ortodok, bukan macam orang Kristian di Malaysia, ya, yang bermazhab Katolik ataupun Protestan, ya. Kalau Cina di Malaysia kita kata kebanyakannya Protestan, jangan kata Katolik tuan-tuan, Katolik India. Ya, tuan-tuan belajarlah sikit, ya, tentang sebab ni mad'u kita. Ini adalah audience kita tuan-tuan. Bila kita dakwah kita kena tahu latar belakang dia sikit. Ya, jadi kita kena tahulah, jangan tuan-tuan main pukul rata je. Ya, kita kata awak Katolik, bukan Katolik. Ya, kalau Cina kebanyakan Protestan. Dan ada beza dia, ya. Kalau Protestan dia sekadar menyembah Isa, dia anggap Isa tu anak Tuhan. Memanglah salah. Ya, orang Katolik lagi teruk. Ya, dia anggap Nabi Isa tu Tuhan, ya, anak Tuhan, dan anggap Maryam itu sebagai isteri Tuhan. Dua-dua disembahnya tuan-tuan. Jesus Christ pun disembah, ya, Virgin Mary pun sembah, lagi teruk tuan-tuan. Dua-dua sesat. Ya, tapi Katolik lagi teruk. Ya, tapi kalau ortodok beza. Ya, di Eritrea, Ethiopia, Najasyi sebagai contoh dulu, ya, dia bukannya Katolik ataupun Protestan. Ya, jadi zaman mereka ni, ya, belum ada Protestan lagi lah, ya, tapi ortodok. Ya, ortodok maknanya dia menerima Nabi Isa sebagai rasul, sebagai messenger of God, bukan sebagai son of God. Beza tuan-tuan. Ya, begitu juga kalau kita sebut tentang masyarakat di Mesir, Koptik tadi, di Syria, ya, di Palestin sebagai contoh. Mereka bukan Katolik, mereka bukan ortodok, mereka bukan Protestan, mereka ortodok. Beza tuan-tuan. Sebab tu Nabi mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Eritrea, ke Ethiopia. Kerana rajanya seorang yang adil, ya, yang digelar Najasyi, dan beliau juga orang yang percaya tentang keesaan Allah. Ya, bukan Trinity, bukan tuan-tuan. Ya, sebab itulah Nabi benarkan para sahabat, termasuk Osman bin Affan, ya, termasuk isterinya siapa kita panggil, ya, Ruqayyah, ya, anak Nabi yang kedua, anak perempuan Nabi kedua, ya, yang menjadi isteri pada Osman, ya. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, isterinya Asma binti Umais, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abu Marsad, ya, sebagai contoh, ya, Abu Musa al-Asy'ari, mereka berhijrah, ya, ke negeri yang rajanya adil, dan raja itu akhirnya memeluk Islam atas dakwah yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat tuan-tuan yang memberi contoh yang baik pada mereka. Ya. Jadi rihan sorok-sorok ni yang pertama sangat kencang, sampai kalau pokok kita panggil, ya, pokok kurma tadi, ya, tercabut, nakhlah ni tercabut dengan akar sekali tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, angin yang sangat sejuk, sebab bila dia kencang bertiup sejuk. Ya, menggigil sampai ke tulang hitam kita kata. Nombor 3 tuan-tuan, nombor 3 sorok-sorok, bunyinya sangat kuat.
Cuba kita dengar ya, bila angin kencang macam mana bunyi. Bunyinya pun dah menakutkan tuan-tuan. Ya, sebab tu bila disebut rihan sarsara tergabung 3 ciri-cirinya ya. Apa ni, yang pertama sangat kencang, yang kedua sangat sejuk, yang ketiga sangat kuat bunyinya. Ya, menakutkan, menggegar, apa kita panggil, menyebabkan jiwa rasa takut ya kerana datangnya angin yang kencang ini. Fi ayamin nahisat. Fi ayamin, yang datang bukan sehari. Ya, mula-mula sehari lah, kemudian berhari-hari. Ya, ayam tu maknanya hari-hari. Ya, beberapa hari. Ya, bukan 1 hari, bukan 2 hari, lebih ya, 3 hari atau lebih. Ya, dalam surah yang lain disebut 8 hari 7 malam, tuan-tuan. 8 hari 7 malam. Ya, itu bukan satu jangka masa yang pendek, seminggu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, kita kena kena kuarantin seminggu pun dah rasa berat dah, tuan-tuan. Ya, jadi cuba tuan-tuan bayang 8 hari 7 malam dengan angin yang sangat kencang, yang sejuk, sangat sejuk, ya, dan juga sangat kuat bunyinya. Sebab itu disebut ayam ini, hari-hari ini nahisat. Daripada perkataan nahas. Orang Melayu pun panggil nahas. Ya, nahas. Ya, apa kita panggil terhempasnya kapal terbang. Ya, contoh nahas, kita panggil nahas. Ya, nahas tu maknanya kejadian ya yang nahas ya, menyebabkan berlakunya huru-hara, menyebabkan berlaku kematian, kerosakan dan sebagainya. Jadi hari-hari itu ya, dalam surah yang lain disebut 8 hari 7 malam. Linuziqahum, supaya kami dapat merasakan kepada mereka ya. Mereka tu siapa dia, tuan-tuan? Mereka itu adalah kaum Ad. Azabal khizi, azab yang hina, yang menghinakan. Ya, sebab itu kita pagi-pagi kan, lepas pada subuh ataupun lepas maghrib kita baca. Ya, kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab ya. Ayat yang ke berapa, tuan-tuan? Ayat yang ke 190 surah Ali Imran juga, surah Ali Imran. Ya, dan kemudian kita sambung ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ayat 191. Masuk ayat 192 ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana, wahai Tuhan kami ya, sesungguhnya orang yang engkau hina, orang yang kau masukkan dalam neraka. Man tudkhilin nar, sesiapa yang kau masukkan dalam neraka ya, faqad akhzaitah, sesungguhnya engkau telah hina dia. Ya, sebab tu tempat hina, tuan-tuan. Jadi ada perkataan khizi. Al-khizi maknanya kehinaan. Azab al-khizi, azab yang menghinakan mereka. Fil hayatid dunya, di dunia lagi mereka sudah dihina. Ya. Ini sebagai bukti mengatakan bahawasanya azab Allah ni, tuan-tuan, di dunia pun boleh datang. Ya, belum di akhirat lagi, di dunia pun sudah datang azab itu. Wala azabul akhirah, dan azab akhirat nanti ya, akhza makna apa, tuan-tuan? Ya, ini isim tafdil. Maknanya dia lebih menghinakan lagi. Di dunia pun dah hina, di akhirat jangan tanyalah, tuan-tuan, lagi hebat. Ya, wahum la yunsarun, dan mereka tidak dibantu. Tak ada siapa tolong mereka. Kerana bantuan hanya datang ya, an-nasru min indillah. Ya, bantuan itu an-nusratu ataupun an-nasru min indillah, hanya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selesai. Kalau kita boleh bincang 2 ayat pertama dalam surah Fussilat. Ya, jadi insya-Allah ya, kita tengok pula dalam surah lain, tuan-tuan. Dalam surah 46, suratul Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf ni ialah lokasi, tempat ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah utus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Ahqaf, surah 46. Ya, mari kita tengok pada ayat yang ke berapa, tuan-tuan? Tengok pada ayat yang ke 20, 21. Ya, tuan-tuan yang ada Quran bercetak boleh tengok, tuan-tuan. Ya, cuba dibuka ya, muka surat 505. Ya, muka surat 505, surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Tuan-tuan yang baru datang, ya, yang baru join grup kita, tadi kita baca suratul Ahqaf ayat 15, ayat 16, surah Fussilat surah 41. Tuan-tuan catat je, kalau tak sempat nanti tengok balik rakaman ni ya. Dan insya-Allah sekarang kita nak tengok surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu merujuk pada bukit-bukit pasir di padang pasir. Ya, sebab Al-Ahqaf ni, tuan-tuan, dia bukan macam bukit batu. Ini bukan macam kaum Samud. Kaum Samud ya, mereka duduk di kawasan ya, dipanggil Madain Soleh. Itu kawasan bukit batu keras ya, dan mereka tebuk, mereka jadikan sebagai rumah mereka, mereka jadikan sebagai bandar mereka, tuan-tuan. Satu kawasan yang kita kata ya, memang menakjubkan, amazing lah, tuan-tuan ya. Dan boleh kita ziarah ya, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan boleh ziarah ya, jangan umrah saja, tuan-tuan ya. Jadi kita tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran juga ya, ayat 137, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu atas muka bumi.
Fanzuru, dan lihatlah dengan mata kepala kamu. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana Allah buat kesudahan kepada orang yang mendustakan agama. Ya, sebab tu orang yang ada kemampuan, ada duit tuan-tuan, kena berjalan lah. Ya, ada badan sihat, kena berjalan. Tengok, ya. Tengok apa ni, apa kita panggil keadaan dunia ni di Mesir, Firaun ada, ya. Cuba tengok bangunan-bangunan besar yang dibina oleh Firaun ni, ya. Termasuklah Firaun zaman Nabi Musa, ya. Yang mana membina, kita kata, temple, ya, kuil yang paling besar di dunia, tuan-tuan. Ya, kalau kita sebut tentang kuil paling besar, bukan Buddhis, ya, bukan apa kita panggil Buddhist temple, bukan. Ya, bukannya Hindu, bukan, tuan-tuan. Ya, ada besar lagi. Ya, yang paling besar temple atas muka bumi ini antaranya ialah di Luxor. Ya, Luxor ni adalah di mana, tuan-tuan? Di selatan Mesir. Ya, jadi di Kairo tengah-tengah, ya, ujunglah lebih ke utara, ke bawah lagi, tuan-tuan, ke Luxor. Ya, dan Luxor bawah lagi ke Aswan. Ya, tempat di mana sebahagian batu-batu tu diambil, ya, dan dibawa ke Luxor dan dibawa ke utara juga. Ya, sebahagian daripada batu-batu yang diguna, ya, sebahagian besarlah batu-batu yang diguna untuk membina piramid tu datang daripada Aswan, daripada selatan, ya. Jadi Sungai Nil tu dijadikan sebagai apa kita panggil jalan pengangkutan, bawa batu-batu tu, ya. Sebab di utara Kairo ni tak ada batu-batu yang besar macam tu, tak ada, tuan-tuan. Kebanyakannya daripada selatan. Ya, dan Sungai Nil itulah jadi dia punya apa kita panggil, ya, jalan utama dia, ya, jalan air, ya, Sungai Nil tu sendiri. Sampai sekarang lah kita kata Sungai Nil jadi jalan air. Sebab tu kita tuan-tuan boleh naik kapal menyelusuri, ya, daripada Aswan sampai ke Luxor. Tuan-tuan boleh tengok, ya, sebahagiannya adalah peninggalan daripada zaman Ramses yang kedua, ya, yang dikatakan sebagai bapa angkat Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi maknanya zaman tu, ya, bila zaman tu lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Masihi makna Nabi Isa lah. Kalau Nabi Muhammad 570 Masihi. Dia Masihi. Yang ini sebelum Masihi. Ya, 1300 tahun lebih kurang. Antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa 1300 tahun. Ya, itu zaman di mana banyak nabi-nabi dan rasul. Ya, zaman Nabi Musa saja ada Nabi Syuaib, ya, di Madian, ya. Di Madian di Jordan sekarang. Ada Nabi Harun, ya, abang pada Nabi Musa juga di Mesir. Ya, pada zaman tersebut juga ada Nabi Yusha' bin Nun yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Zaman Nabi Musa juga, ya, itu zaman di mana ramai nabi dan rasul. Kemudian, ya, barulah, ya, datang, ya, nabi-nabi yang kemudian. Ya, barulah datang Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ya, Nabi Yunus dan sebagainya. Itu datang kemudian. Ya, itu nabi-nabi dan rasul, ya. Tuan-tuan boleh cari saja, ya. Kuliah-kuliah yang saya sampaikan di YouTube lah, tuan-tuan, carilah. Ya, kita ada kuliah, ustaz ada kuliah, ya. Yang mengguna pakai buku Al-Hafiz Ibnu Katsir, buku Ibnu Katsir, bukan tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena baca satu lagi kitab besar Ibnu Katsir, namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah ni telah diterjemahkan oleh Dewan Bahasa Pustaka, 14 jilid. Kitab besar, tuan-tuan. Ya, lagi besar daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir 10 jilid. Ya, tapi kalau kalau Al-Bidayah wa Nihayah, ya, itu cerita daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman, ya, Ibnu Katsir. Zaman Ibnu Katsir meninggal, ya, pada tahun 700 kita panggil, ya, 776 Hijrah, ya, 776 Hijrah, ya, tahun yang maknanya abad yang ke-8 Hijrah. Ya, lama tu, tuan-tuan, ya, lepas zaman Khulafa' Rashidin, lepas zaman Bani Umayyah, ya. Lepas zaman maknanya pada zaman Bani Abbasiyah, tuan-tuan, sampailah kejatuhan Bani Abbasiyah, ya, pada tahun 656 Hijrah, ya. Tapi dia meninggal, ya, Imam Ibnu Katsir pada tahun 776, ya, 776, ya. Jadi maknanya lebih kurang 100 tahun selepas daripada kejatuhan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, ya, di mana Mongol membunuh lebih kurang 2 juta orang Islam, mati, tuan-tuan. Ya, darahnya mengalir di jalan-jalan. Ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dibuang di sungai Furat, ya, dan sungai Dajlah, ya, Euphrates dan Tigris, ya, sampai bertukar airnya menjadi hitam, tuan-tuan, ya. Sebab Mongol dia tak appreciate ilmu pengetahuan. Ya, buku tu, ya, macam kita lah, ya, kadang buku-buku yang berharga, ya, jadikan sebagai pembalut goreng pisang aja, tuan-tuan. Ya, kita tak hargai pun. Ya, mungkin sampai peringkat begitu, ya. Jadi kalau kita nak tengok pada bangsa Mesir tu, ya, bangsa yang tamadunnya tinggi macam kaum Ad. Tapi kaum Ad pembinaan bangunan dia jauh lebih besar daripada
yang dibina oleh Ramses yang kedua. Ya, sebab tempel-tempel yang dibuat oleh Ramses kedua pun tinggi besar juga tuan-tuan. Tapi tidaklah sehebat seperti mana bangunan yang dibina oleh kaum Ad. Sebab mereka ni adalah jurutera sivil, ya, jurutera awam. Ya, mereka ni arkitek tuan-tuan. Mereka ni ialah designer, ya, design buat bangunan tinggi-tinggi tapi untuk bermegah-megah. Ya, untuk istakbaru fil ardi, mereka sombong di atas muka bumi. Ya, wa yajhadun, ya, mereka menolak bi ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambung sikit tuan-tuan. Allah bagi tahu wazkur, wahai Muhammad, wazkur dan sebutlah, ingatlah, ya, akha adin, saudara kepada kaum Ad. Saudara kaum Ad siapa dia tuan-tuan? Saudara kepada kaum Ad adalah bangsa Ad tu sendiri. Siapa dia? Nabi Hud alaihissalam. Ya. Iz anzara qaumahu, ketika mana dia memberi peringatan kepada kaum ni. Ya, maknanya Nabi Hud Allah utus kepada kaum Ad dan Nabi Hud dakwah kepada kaum Ad. Ya, bil ahqaf, ya, tentang bukit-bukit pasir. Sebab bukit pasir ni satu bentuk ciptaan Allah, ya, yang berubah-ubah. Kejap di sini, kejap di sana. Maknanya bila datang angin kencang bertukar. Ya, sebab tu padang pasir ni tuan-tuan sangat mudah sesat. Orang mati di padang pasir, ya, kerana berpusing-pusing di tempat yang sama tuan-tuan. Tak boleh keluar daripada kawasan tersebut. Ya, jadi kalau kaum Samud, ya, tu bukit batu. Ya, bukit batu ni dia tak bergerak tuan-tuan, di situ je lah. Ya, tapi kalau bukit pasir berubah-ubah. Macam kita kalau orang Melayu selalu sebut, sekali air bah, sekali pantai berubah. Pantai berubah. Ya, yang ini cerita tengah padang pasir. Datang ribut pasir berubah, ya, kedudukan bukit-bukit pasir tadi, al-ahqaf. Waqad khalatin nuzur. Ya, dan sesungguhnya telah berlalu para pemberi peringatan, an-nuzur. Ya, jadi kalau kita kata nazir, pemberi peringatan. Nuzur jamak dia, plural dia tuan-tuan. Ya, maknanya sebelum daripada zaman Nabi Hud telah ada nabi-nabi dan rasul yang datang. Ya, dah ada pemberi peringatan. Kalau bukan rasul, ya, nabi-nabi. Kalau bukan nabi-nabi, para pendakwah. Ya, min baini yadaihi, yang sebelum ni, wa min khalfihi, dan yang datang selepas Nabi Hud. Alla ta'budu illallah, supaya kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Supaya jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kaum Ad penyembah berhala. Ya, seperti mana kaum Nabi Nuh penyembah berhala tuan-tuan. Nabi Nuh, ya, itu mula-mula orang sembah berhala pada zaman sebelum Nabi Nuh, tapi rasul pertama yang berhadapan dengan penyembah berhala adalah Nabi Nuh. Sebab tu dalam surah Nuh, ya, nanti mungkin ada peluang kita bila-bila tengok, ya, kita bulan depan atau bulan yang akan datang kita tengok cerita Nabi Nuh. Ya, di mana ada 5 patung besar berhala, ya, yang disebut oleh Allah dalam ayat 23. Ya, surah Nuh tuan-tuan. Kita baca semua ayat-ayat ni tuan-tuan, tapi sayang sebab kita tak tengok makna dia. Ya, kita tak tengok terjemahan, apa lagi nak tengok tafsir. Ya, macam mana kita nak faham Quran tuan-tuan? Ya, kalau kita tak tengok dia punya terjemahan. Ya, azan tuan-tuan, kita bagi laluan sekejap pada azan. Ustaz tengok soalan-soalan kalau ada. Tuan-tuan kalau ada soalan sila tuan-tuan, ya. Jangan segan-segan, ya. Allahu akbar. Wa antum jazakumullah khairan. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imati sayyidina wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa asmaqa. Innaka la tukhliful mi'ad. Jadi sudah ada soalan ya. Nabi Sulaiman menggunakan ya kenderaan ya, apa ni, angin ya, nanti Ustaz besar kan. Ya, Nabi Sulaiman menggunakan kenderaan ya, bukan kederaan tu ya, salah hija, kenderaan angin untuk bergerak. Macam mana tu Ustaz? Mukjizat ke tu ya? Jadi soalan ni mudah saja. Yang pertama tuan-tuan kena tahu beza antara mukjizat ya. Ni sebenarnya luar soalan ni. Kita tak bincang Nabi Sulaiman hari ni tuan-tuan ya. Tapi sebab dah tanya kita jawablah. Ya. Jadi Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi kelebihan ya, boleh mengawal angin. Ya. Jadi sebab itu apa kita panggil, bila apa ya, bila seseorang nak bergerak daripada satu tempat yang lain menggunakan kapal sebagai contoh ya, menggunakan bot sampan ya, maka dia minta tolong Nabi Sulaiman untuk menggerakkan kapal tu ya ke satu tempat yang jauh ya, dan dengan izin Allah maka berlakulah perkara tersebut. Maknanya angin tu dibagi kekuatan kepada Nabi Sulaiman untuk dikawal, untuk dikontrol ya. Jadi kita kata apa kita panggil ya, dia punya kelebihan ya. Adakah dia mukjizat? Okey, apa beza mukjizat dengan dia panggil satu lagi ialah apa? Bukti-bukti kenabian. Ya, dalil an-nubuwah ya, ada beza tuan-tuan. Jadi dalil an-nubuwah ya adalah kelebihan yang Allah bagi ya untuk manfaat nabi ya dan juga para sahabat. Ya, nabi-nabi dan rasul. Sebagai contoh kita kata keluar air daripada celah-celah jari nabi. Itu bukan mukjizat tuan-tuan. Itu adalah dalil an-nubuwah, tanda kenabian. Kerana para sahabat kehabisan air dalam perjalanan. Nak ambil wuduk pun tak ada air. Nak minum apatah lagi. Ya. Jadi akhirnya Nabi masukkan ya, tangan-tangan jari-jari Nabi yang mulia dalam kirbah. Kirbah tu adalah bekas air yang dibuat daripada kulit kambing. Nabi masukkan, keluar air daripada celah-celah tangan Nabi.Itulah air yang paling mulia atas muka bumi. Ya. Kalau banding dengan Zamzam, Zamzam mulia. Ini jauh lebih mulia. Sebab datang daripada batang tubuh Nabi SAW. Ya, tapi untuk ketika tu manfaatnya boleh diminum airnya, boleh diambil wuduk, ya, boleh digunakan untuk bersuci. Ya, itu bukan mukjizat. Itu adalah dalil ataupun dalail an-nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Tetapi ketika orang Quraisy mencabar Nabi, membawa suatu perkara yang luar biasa. Jadi Nabi kumpulkan mereka pada malam ya, pertengahan bulan, ya, bulan Hijrah atau bulan Arab ni, 13, 14, 15 hari putih, bulan mengambang. Ya, Nabi belah bulan dengan jari Nabi yang mulia. Kemudian Nabi cantumkan balik. Itu mukjizat tuan-tuan. Ya, kerana sifatnya mengalahkan. Daripada a'jaza yu'jizu, i'jaz. Ya, dapatlah perkataan mukjizat. Itu untuk mengalahkan. Nabi Musa dengan tongkatnya ya, untuk mengalahkan ahli sihir. Itu mukjizat. Ya, tetapi kalau sekadar keluar air daripada celah-celah jari Nabi, itu dalail an-nubuwah. Ya, dalam keadaan para sahabat sedang menggali parit, datang seorang budak perempuan bawa kurma yang sudah lapuk. Maknanya kurma yang kalau kita zaman maknanya dah expired lah tuan-tuan. Boleh makan ya, tapi maknanya dah nak rosak. Ya, Nabi panggil ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi goncang-goncang, kemudian Nabi buka. Bila buka, jumlah kurma itu bertambah, dimakan oleh para sahabat. Itu adalah dalil an-nubuwah ya. Ustaz Arab tuan-tuan boleh bezakan. Bukan semua mukjizat ya, tetapi semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu selesai. Kemudian ya, soalan kerajaan ya Ad terletak di Hadramaut Yaman. Tak, ini Sabak tuan-tuan. Tuan-tuan kena beza. Ya, Yaman ni luas. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Kawasan yang subur ya, yang apa ni ada empangan air, kawasan
tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan sebagainya, kebun itu, ya, itu negara Sabak. Itu surah 34 dalam Quran. Al-Ahqaf kawasan padang pasir. Ya, ada beza tuan-tuan, ya. Okey, kemudian soalan lagi, ya. Kalau para ortodok percaya bahawa Nabi Isa itu merupakan seorang nabi, jadi apakah yang menyebabkan kepercayaan mereka berkenaan Nabi Isa menyeleweng dari ajaran Islam? Ya, jadi apakah yang menyebabkan kepercayaan mereka berkenaan Nabi Isa menyeleweng daripada ajaran Islam? Yang pertama, kerana mereka hanya beriman setakat Nabi Isa sahaja. Ya, kalau mereka lajak sikit beriman dengan Nabi yang datang selepas Nabi Isa. Pasal dalam Injil diberitahu akan datang seorang Nabi, ya, seperti mana dalam surah apa? Kita panggil surah Saf. Ya, datang Nabi selepas aku, ya. Ba'di smuhu Ahmad, yang datang selepas aku namanya Ahmad. Ya, Ahmad dengan Muhammad sama tuan-tuan, root word dia sama. Ya, jadi mereka kena beriman, mereka tak beriman. Sebab itu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka beriman dengan Nabi Isa, beriman, ya, bahawasanya Nabi Isa tu bukan anak Tuhan, Nabi Isa Rasulullah, Maryam wanita suci, ya, apa yang Allah perintah mereka buat, apa yang Allah larang mereka tinggal, mereka adalah Muslim, mereka masuk syurga, tuan-tuan. Tetapi setelah daripada diselewengkan kitab Injil, ya, perkara-perkara yang boleh, ya, diharamkan, perkara yang tak boleh dihalalkan, ya, mengikut daripada fatwa padri-padri mereka yang menyeleweng. Ya, kemudian mereka tak terima Nabi selepas Nabi Isa. Nabi Isa dianggap Nabi terakhir. Yang itulah kesilapan dia. Ya, sebab mereka kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau banding, ya, dengan kita panggil, ya, dengan Katolik dan juga dengan Protestan, mereka menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Itu salah besar, itu syirik, tuan-tuan. Jadi yang beriman dengan Nabi Isa sebagai rasul, mereka tidak syirik. Ya, tapi mereka menyalahi perintah Nabi Isa kerana mereka tidak beriman dengan Nabi yang datang selepas Nabi Isa. Ya, itu penyelewengan duduk situ, tuan-tuan. Okey, ya, kita sambung sikit, tuan-tuan, ya, sebelum kita tamat. Jadi apabila datang, ya, para Nabi dan Rasul, dakwah kepada mereka sebelum dan selepas daripada kita panggil kedatangan, ya, Nabi Hud, ya, dan kedatangan mereka itu untuk memperingatkan mereka supaya mereka supaya mereka tidak menyembah selain Allah, sebab mereka sembah berhala. Ya, menasabah tak kalau mereka juga menyembah berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh? Sangat menasabah, tuan-tuan. Kerana apa? Jawapannya mudah saja. Kerana 5, ya, berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh tu, Rasul yang ketiga tu. Nabi Nuh, 5 tu, ya. Dipanggil sebagai Waddun, ya, ada 5. Disebut dalam ayat 23, ya, surah Nuh, surah 71. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan catat je, nanti tuan-tuan tengok. Jangan tengok sekarang, tuan-tuan. Nantilah, ya. Surah 71, surah Nuh, ayat 23, ya. Wala tazarunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan sembahan pada tuhan-tuhan berhala kamu. Ada 5. Yang pertama Waddun, ya, yang kedua Suwa'un, yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima ialah Nasrun. Ada 5. Ya, cuma dalam ayat 23 disebut Waddan. Waddan tu Waddun lah. Ya, sebab dia jadi objek, sebab tu sebut Waddan. Ya, ini berkait dengan kaedah bahasa Arab lah, tuan-tuan. Ya, Ustaz tak boleh nak cerita detail lah malam ni. Itu tuan-tuan kena hadir kelas Quranik Arabic Ustaz lah. Ya, jadi kalau kita cerita secara umum, Waddun, ya, Suwa'un, berhala nombor 2, nombor 3 Yaghus, nombor 4 Ya'uq, nombor 5 Nasrun. 5 berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh ni, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, juga disembah oleh, ya, masyarakat Arab pada zaman Nabi. 5 ni, ya. Walaupun tubuh berhala yang 5 ni sudah hancur lah, ya, ketika banjir besar hancur habis. Ya, tetapi cerita-cerita tu tetap diwarisi. Ya, kemudian bangsa Arab sembah pula 5. Selain daripada mereka sembah Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal, ya, Isaf, Na'ilah, ni ada 6. Ni 6 yang mereka sembah ni, tuan-tuan. Ya, dan antara berhala tu ada di bumi Mekah. Ya, di Bukit Safa ada berhala ada berhala Isaf tadi, ya. Kalau di Bukit Marwah ada Na'ilah. Ni 2 berhala besar di Mekah, ya. Dan ada berhala lain yang disembah oleh orang Arab juga. Ya, ini Al-Lata, Al-Uzza, ya, Manat, ini disebut dalam surah An-Najm. Nama-nama berhala ni disebut dalam Quran, tuan-tuan. Ya, sebab itu sayang kalau tuan-tuan sekadar baca Quran betulkan tajwid, ya, betulkan makhraj huruf, tapi tuan-tuan tak baca terjemahan dan makna dia. Quran untuk dibaca, dipahami dan diamal. Itu tagline Quran Time. Rugi kalau tuan-tuan tengok Quran Time tapi tuan-tuan tak buat. Ya, sebab tu tagline dia. Apa Quran Time? Ya, baca, faham dan amal. Ya, kita baca saja. Ya, memahami tak mahu, tuan-tuan. Macam mana nak amal?
Dan kita kata kita berpegang pada ajaran agama. Macam mana tuan-tuan? Ya, nanti Allah petikai nanti. Ya, Allah tanya balik kita. Kita kata kita orang Islam, ya, percaya pada Allah dan Rasul. Tapi kitabnya tak cuba kita fahami. Macam mana ajaran agama kita nak laksanakan, tuan-tuan? Sebab itu kita kadang-kadang ditipu oleh pemimpin, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab pemimpin tu mungkin ada kelebihan. Dia tahu bahasa Arab. Ya, dia belajar sikit sebanyak tafsir hadis dan sebagainya. Kita tak berapa nak belajar. Jadi bila dia buat statement yang salah pun kita tak tahu nak beza. Sebab kita tak pegang pada Quran, tuan-tuan. Ya, kita pegang peluk Quran tapi kita tak faham makna dia. Macam mana kita nak pastikan apa yang orang cakap tu betul atau salah? Macam ustaz cakap, saya cakap ni, tuan-tuan. Ya, saya cakap, saya cerita, ya. Kalau salah dan betul, mana tuan-tuan nak tahu salah dan betul? Kalau tuan-tuan tak cek pada ayat Quran dan hadis. Sebab tu kebenaran seseorang penceramah, kebenaran seorang pemimpin terletak pada sejauh mana dia bercakap apa yang Allah dan Rasul cakap, tuan-tuan. Kalau dia hebat macam mana pun, ada PhD, ramai orang ada PhD, tuan-tuan. Ya, penceramah tuan-tuan depan ni pun ada PhD juga, ya. Tapi bukan tuan-tuan dengar saya pasal saya ada PhD, bukan. Ya, tuan-tuan dengar saya sebab saya cakap tu berdasar pada sumber Quran dan hadis. Tuan-tuan terima kerana Quran dan hadis, bukan kerana saya. Begitu juga pada orang lain, penceramah lain, ya, guru-guru agama kita, kepada pemimpin kita. Kalau mereka cakap dan cakap mereka selari dengan Quran hadis, kita ikut. Tapi kalau mereka cakap, ya, Quran dan hadis tu mereka kebelakangkan, pakai idea, pakai apa kita panggil, ya, akal mereka semata-mata. Tak boleh, tuan-tuan. Bukan tu cara, ya, untuk kita berpegang pada Quran. Itu secara umum, ya. Di hujung perbincangan kita, tuan-tuan. Ya, ada soalan lain kalau ada? Ya, setakat ni tak ada, ya. Kita dah jawab tadi. Ya. Kalau ada silakan, tuan-tuan, ya. Dalam kesempatan ni kalau ada yang ustaz boleh bantu, ustaz akan bantu, ya. Jadi apa tujuan nabi-nabi dan rasul datang tadi? Ya, kerana nak bagi tahu jangan sembah selain Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku kata Nabi Hud, akhafu alaikum, aku bimbang akan menimpa ke atas kamu azab yaumin azim. Azab pada apa kita panggil, ya, pada hari yang besar, pada hari besar mana hari kiamat. Ya, qalu, kata mereka, ajitana, adakah kamu datang kepada kami wahai Hud, lita'fikana an alihatina, ya, untuk palingkan kami daripada tuhan-tuhan yang kami sembah. Bukti mengatakan mereka juga menyembah berhala-berhala banyak, bukan sembah Tuhan yang satu, bukan. Sama macam Nabi Nuh juga, tuan-tuan. Jadi kalau zaman Nabi Nuh sembah 5 tadi, Waddun, Suwa'un, ya, kemudian Yarus, Ya'uq dan Nasrun, 5, ya, ayat 23 dalam surah Nuh tadi, ya. Yang 5 ni disembah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, ya, sebelum berhala-berhala ni dimusnahkan, ya, orang Arab sembah 5 ni selain daripada Lata, Uzza, Manat tadi, tuan-tuan. Ya, menasabah tak, ya, kalau zaman Nabi Hud, nanti zaman Nabi Saleh, ya, tuhan-tuhan berhala yang sama disembah. Sangat menasabah, tuan-tuan. Sebab itu tidak disebut nama tuhan-tuhan ini, ya, dalam Quran ketika Allah menceritakan tentang Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Tak sebut. Hanya disebut mereka sembah berhala. Alihatina. Alihatina tu makna tuhan-tuhan sembahan kami. Berhala lah, tuan-tuan. Ya. Jadi mereka cabar. Mereka kan sombong tadi. Mereka cabar. Apa kata mereka? Fa'tina bima ta'iduna. Wahai Hud, datangkan kepada kami. Bima ta'iduna. Dengan apa yang kamu janji. Kamu janji kata Allah nak datangkan azab. Ya, Allah nak musnahkan bangunan-bangunan kami. Ya. Allah nak buat tu, Allah nak buat ni. Mana dia? Tak nampak pun. Maknanya mereka mencabar, tuan-tuan. Ya. Dan orang sombong memang, ya, dia selalu mencabar. Ya, kerana dia tak boleh buat. Ya, jadi dia cabar. Kalau kamu boleh buat, datangkan. Seperti mana kaum Quraisy. Muhammad kalau hebat sangat buat sesuatu luar biasa. Ya, Nabi pun belah bulan dengan jari Nabi yang mulia. Itu mukjizat kerana dia mengalahkan. Ya, tuan-tuan ingat tak apa satu lagi tadi? Bukan mukjizat. Nama dia apa, tuan-tuan? Dalil an-nubuwah. Dalil. Jamak dia pluralnya dalail an-nubuwah. An-nubuwah kenabian. Dalil bukti, tanda. Ya, jadi banyak tanda-tanda apa kita panggil, ya, kelebihan yang Allah bagi. Tapi bukan untuk mengalahkan. Kalau mengalahkan saja, itu dipanggil apa, tuan-tuan? Itu dipanggil sebagai mukjizat. Ya. Jadi ada soalan lain tadi, ya. Dimasukkan ya qazah. Tuan-tuan dah tanya soalan-soalan yang jauh ni, tuan-tuan. Ya, kalau boleh tuan-tuan fokus pada apa perbincangan kita, ya. Di hujung-hujung macam ni tuan-tuan tanya yang berkaitan dengan apa yang kita bincang, Nabi Hud dan Nabi kaum Ad tu jauh lebih baik. Bukan tak nak jawab, tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah secara umum ya qazah, ya. Ni
Ini antara ajaran sesat tuan-tuan. Tak sebut apa ni kumpulan mana, tuan-tuan pun dah tahu dah. Ya, ini yang telah diharamkan oleh JAKIM. Yaqazah, ya, daripada perkataan apa tuan-tuan? Yaqazah maknanya dalam keadaan jaga. Percaya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita ketika kita berselawat. Ketika mana kita buat majlis, ya, buat sesuatu majlis, ya, sebut cerita tentang Nabi, kemudian Nabi datang. Jumpa Nabi dalam keadaan sedar, itu yaqazah, ya, dan tak boleh tuan-tuan. Sebab Nabi dah wafat. Ya. Dan ketika kita memberi salam kepada baginda, memang Allah akan hidupkan Nabi untuk menjawab. Itu ada dalam hadis yang sahih. Ya, tetapi datang majlis kita, kemudian berjumpa, bersalam, ya, berpeluk, memberikan tausiah kepada kita, tak munasabah, tak boleh tuan-tuan. Pasal Nabi dah wafat. Ya. Sebab itu kalaulah Allah nak hidupkan Nabi, sudah tentu Allah akan hidupkan Nabi pada akhir zaman, pada zaman kita, zaman fitnah tuan-tuan. Nabi Muhammad lah yang akan bunuh Dajjal, menyelamatkan manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Tak. Ya, yang akan Allah turunkan Nabi Isa AS. Ya, kerana nak bawa orang-orang Nasrani, ya, supaya beriman dengan agama Islam. Nasrani akan beriman tuan-tuan. Ya, sebab itu Nasrani lebih dekat dengan Islam berbanding dengan Yahudi. Ini Allah sebut dalam suratul Maidah ayat 82. Bukti-bukti semua ada dalam Quran tuan-tuan. Cuma tuan-tuan nak kena tahu ayat mana, surah mana. Ya, tu cerita dia. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Betulkah bangsaan ini bangsa asal Arab? Kita dah cerita di awal. Mungkin Tuan Ahmad Kamal kita baru join. Ya. Jadi kita dah cerita awal tadi, ya. Nabi Hud, ya, adalah nabi pertama berbangsa Arab yang diutus kepada umat manusia. Nabi pertama Arab. Ya, nabi pertama Arab. Sebab nabi Arab ada 3 untuk pengetahuan tuan-tuan, ya. Sebahagian dah tahu dah, ya. Yang pertama ialah Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang confirm tuan-tuan. Ada perbincangan tentang Nabi Syuaib. Adakah dia berbangsa Arab atau tidak? Tapi Al-Hafiz Ibn Katsir lebih setuju untuk mengatakan, ya, bahawasanya Nabi Syuaib ini berbangsa Bani Israel. Beliau daripada keturunan Lawi, ataupun dalam Bible kita panggil Levi. Levi itu adalah, ya, moyang kepada Nabi Musa, moyang kepada Nabi Harun, dan moyang kepada Nabi Syuaib. Sebab itu ketika Musa datang ke Madian, ya, Nabi Syuaib dan anak-anaknya senang menerima Nabi Musa kerana mereka datang daripada keturunan yang sama. Mereka Bani Israel. Malah mereka datang daripada keturunan yang sama, Lawi. Siapakah Lawi itu? Lawi itu adalah abang Nabi Yusuf tuan-tuan. Yang memujuk adik-beradik lain, ya, supaya jangan bunuh Nabi Musa ni, Nabi Yusuf ni. Sekadar tanggalkan pakaian dia, baju dia, kemudian dilumurkan dengan darah serigala seperti mana dalam surah Yusuf, dan buktikan kepada ayah mereka Yusuf sudah dimakan serigala. Walaupun walaupun Nabi Yaqub tak terima, kita tahu. Ya, jadi yang memujuk tu Lawi. Jadi ada kebaikan juga Lawi ni. Dan mereka, ya, kita tahu 12 adik-beradik. Ya, Lawi, ya, adalah moyang kepada Nabi Musa, ya, Nabi Harun, ya, dan juga Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Jadi ini dia punya dia punya keturunan dia. Okey, ya. Nabi dan Rasul pertama berbangsa Arab. Kaum Ad, ya, dia adalah kaum Arab yang telah pupus. Sebab tu ada istilah dipanggil the Perish Arabs, tuan-tuan. Perish Arab ni maknanya Al-Arab Al-Aribah, yang telah musnah, yang telah tak ada lagi atas muka bumi. Ada 2. Ya, siapa dia tuan-tuan? Yang pertama kaum Ad, yang kedua kaum Samud. Ya, yang ada ni kaum Arab moden tuan-tuan, daripada keturunan Nabi Ismail dan juga isterinya daripada Yaman, ya, kaum Jurhum. Itulah, ya, datangnya Quraisy, datangnya Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, ya, datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cerita dia. Ada lain soalan tuan-tuan? Silakan. Ada lagi? Tak ada, ya. Kalau tak ada, sekadar itulah yang boleh saya kongsi pada hari ini. Tak sempat nak habiskan suratul Ahqaf. Nanti ada kemungkinan lain, kesempatan lain kita bincang lagi lah. Tapi secara umum macam inilah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu cerita sebenar, ya, Nabi-Nabi dan Rasul, Quran tuan-tuan. Ya, tapi tuan-tuan kena baca dengan kefahaman, ya, reading with understanding tuan-tuan, ya. Jangan baca saja tuan-tuan. Ya, sebab baca Quran orang Melayu memang hebat. Ya, kita ni guru tajwid, kita ni guru makhraj, menang peringkat antarabangsa tilawatil Quran. Ya, tapi dalam bab memahami macam mana? Ya, Imam Al-Ghazali kata, aku pelik manusia baca Quran tapi tak faham. Yaqra'un al-Quran wa la yafhamuna syai'an. Ya, baca Quran tak faham. Quran inilah sumber kekuatan kita tuan-tuan, sumber ilmu. Tuan-tuan nak belajar geografi, Quran. Belajar sejarah, Quran tuan-tuan. Ya, sebab tu kadang-kadang bila orang tanya, ya, macam tadi soalan tuan-tuan, ya, tak apalah, kita jawablah. Ya, adakah mereka ni kaum Sabak ataupun duduk di kawasan
kawasan kebun-kebun, apa pokok-pokok buah-buahan yang subur. Bukan tuan-tuan. Mereka di utara sikit. Ya, mereka di kawasan padang pasir. Sebab tu disebut Al-Ahqaf. Ya, kalau di kawasan subur ni tuan-tuan, ya bukit-bukitnya bukit-bukit yang berbeza, bukan bukit pasir. Ya, macam kita lah, ya, depan rumah kita ada bukit. Ya, daripada kita kecil sampailah kita besar, sampai kita meninggal dunia, bukit tu ada kat situ juga tuan-tuan. Sebab dia bukan bukit pasir. Ya, jadi kalau bukit dibuat daripada batu-batu keras seperti mana kaum Samud, macam tu lah tuan-tuan. Ya, tetap juga berada di situ. Tapi bukit pasir Al-Ahqaf beza. Sekali datang sandstorm, begitulah berubah dia tuan-tuan. Jadi sekadar tu, terima kasih banyak pada Masjid Kota Damansara ya yang menganjurkan program kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan. Ya, tuan-tuan ada kesempatan tuan-tuan tengok balik kuliah ni dan bandingkan ya dengan kuliah Nabi Hud alaihissalam yang kita buat pada waktu-waktu yang sebelum ni lah. Ya, tuan-tuan carilah di YouTube, mudah-mudahan tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bandingkan dan tuan-tuan akan dapat banyak manfaat ya daripada kitab Al-Hafiz Ibn Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, from the beginning to the end. Ada terjemahan bahasa Melayu tuan-tuan. Ya, bahasa Inggeris Ustaz tak pasti ada ke tak. Tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia dah lama ada dah. 14 jilid ya, tuan-tuan boleh beli. Sebab ini antara autoriti dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang sejarah. Siapa dia tuan-tuan? Al-Hafiz Ibn Katsir yang meninggal pada tahun 776 Hijrah. Sekadar tu, mudah-mudahan ada manfaat jadi amal soleh kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.